dia adalah munafik. Jadi orang yang melakukan hal tersebut tetapi tidak ikhlas, maka dia adalah munafik. Maksud benda munafik, jadi sekarang ni dia munafik ni adalah menyalahi apa yang zahir dengan apa yang tersembunyi. Pada zahirnya dia buat untuk Allah, tetapi pada hakikatnya tidak ada keikhlasan. Jadi zahir dengan batin dia berbeza. Maka sebab itulah dia adalah orang yang munafik. Orang yang tidak ada ikhlas, dia adalah orang yang munafik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan munafik ataupun munafik dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya dipanggil munafik, tapi nifaq dia adalah nifaq amali. Yang keduanya munafik, tapi nifaq dia adalah nifaq i'tiqadi. Kan kita ada, sebagai contohlah kita nak faham, kita ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik ada tiga. Antaranya apabila dia bercakap, dia berdusta. Jadi kalau kita pakai hukum zahir hadis tersebut, kita cakap mana kalau orang tu pelawak, orang tu cakap nipu, maka dia munafik. Kita rasa di kalangan kita tak ada seorang pun orang yang betul-betul Islam. Betul tak gitu? Ada orang pelawak, ada orang sikit pelawak, ada orang banyak pelawak. Fendi pernah pelawak tak? Pernah kadang-kadang tipu zoo, kadang-kadang gitu kan. Jadi maksud ada. Jadi perkataan nifaq di sini bukanlah nifaq i'tiqadi, tapi nifaq amali. Dia nifaq amali, dia tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Hanya perbuatan dia seperti perbuatan orang munafik. Okey, kita ada nifaq i'tiqadi dan kita ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi maksudnya perbuatan dia mengeluarkan dia daripada agama Islam kerana dia menyembunyikan kekufuran. Manakala nifaq amali, perbuatan dia adalah seperti perbuatan orang munafik. Kita ada nifaq amali dan kita ada nifaq i'tiqadi. Jadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan ibadat, maka dia adalah munafik. Dan mungkin dia adalah munafik i'tiqadi dan mungkin dia adalah munafik amali. Orang yang ada nifaq amali, dia masih lagi belum terkeluar daripada agama Islam. Orang Islam jaga semayang, dia jaga akidah dia, tapi cakap pelawak, cakap tipu, dia berdusta, dia tipu, dia berbohong, maka ada padanya tanda munafik. Ada padanya perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik. Adakah dia terkeluar daripada agama Islam? Tidak. Okey, boleh faham? Tu dipanggil nifaq benda? Nifaq amali. Perbuatan dia ada perbuatan seperti orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, maka dia adalah orang yang kafir. Jadi dia tidak membenarkan hati dia tentang la ilaha illallah, kalimah tauhid, Muhammad Rasulullah. Dia tidak membenarkan hati dia tentang rukun Islam, antaranya adalah mendirikan sembahyang, maka dia adalah orang kafir. Okey. Itu maksud yang dimaksudkan oleh pengarang kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kata pengarang kita rahimahullahu subhanahu wa taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Qawaidul aqaid. Qawaidul aqaid. Okey, itu tajuk dia. Ada tak tajuk dia? Kita ada. Ada kan? Qawaidul aqaid. Katanya wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la sharika lah wa la mithla lahu wa la shibha lahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه، وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته، وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا
وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم، وأيده بالمعجزات الظاهرة، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ، ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawaidut tauhid, qawaidul aqaid. Makna qawaid adalah asas-asas kepada akidah. Kita ada asas akidah. Kita ada umbi kepada akidah. Pegangan kita ada asas dia. Yang kita nak bincang dia termasuk dalam asas kepada akidah. Asas kepada pegangan yang perlu dipegang oleh setiap orang beriman. Setiap orang Islam mesti kena berpegang dengan pegangan ini. Katanya, asal iman, asas keimanan ialah meyakini bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Itu asas keimanan. Yang pertama mesti kena meyakini. Hati kita meyakini Allah Ta'ala wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi kita kena beriktikad Allah Ta'ala ada. Tuhan yang menciptakan kita ada. Yang keduanya esa. Kita kena beriktikad Allah Ta'ala esa. Dan tiada sesuatu yang menyerupainya. Kita kena beriktikad tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Lepas tu dia mari sepotong daripada ayat Al-Quran yang bermaksud tiada sesuatu yang sebanding dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim menafikan ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana Allah Taala yang menyebut perkara tersebut, maka kita kena beriktikad tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada bagi Allah sekupu seorang pun. Tidak ada seorang pun yang sekupu yang sama dengan Allah. Maka kita kena beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah Subhanahu wa taala tunggal. Tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah yang sama dengan Allah. Itu maksud dia. Dan Allah Ta'ala dia yang menciptakan langit dan bumi. Kita tidak menyaksikan ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sebab kita tidak wujud pada ketika itu. Namun, oleh kerana Allah Ta'ala menyatakan hal tersebut dalam Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW menyatakan hal tersebut, maka kita kena meyakini. Sebab tu asal iman. Tu dipanggil asas kepada keimanan. Kita kena meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian. Seorang tu hidup, Allah Ta'ala yang menjadikan dia hidup. Seorang tu mati, Allah Ta'ala yang mematikan dia. Antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Muhyi, Al-Mumit. Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan kehidupan dan kematian supaya dia nak cuba, nak uji kamu, siapa kau di kalangan kamu yang paling elok, yang paling comel di sebuah amalan dan perbuatannya. Baik. Ini asas kepada akidah yang perlu kita kena pegang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Maksud dia Allah Ta'ala yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Dia mencipta, maksud dia mencipta
menjadikan daripada ada kepada tiada. Okey, boleh faham? Allah Ta'ala yang menciptakan juga maksiat dan ketaatan. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang taat, ia sebenarnya adalah diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala yang mewujudkan perkara tersebut. Maksiat yang dilakukan oleh pelaku maksiat juga diciptakan oleh Allah. Baik, boleh. Namun kita kena faham bahawasanya Ahlussunnah wal Jamaah menisbahkan ikhtiar dan usaha kepada hamba. Hamba berikhtiar, hamba berusaha melakukan ketaatan, hamba berusaha melakukan maksiat, hamba yang memilih untuk melakukan maksiat, hamba yang memilih untuk melakukan perbuatan. Namun mewujudkan daripada ada kepada tiada, itu bukan kekuasaan hamba, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh? Jadi ni kita kena faham pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena ingat Ahlussunnah wal Jamaah dia berpegang begitu kerana berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan segala apa yang kamu buat. Segala apa yang kamu buat ni, okey, baik ke, buruk ke, maksiat ke, taat ke, semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Satu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul kullum min indillah. Kata oleh Buya Muhammad, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ayat yang menjelaskan Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua benda yang berlaku datang daripada Allah. Allah Ta'ala menciptakan kita dan segala perbuatan kita. Okey. Jadi tengok kepada tu, Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mewujudkan, yang mengada. Cipta ni daripada tak ada kepada ada. Maksiat ke, ketaatan ke, Allah Ta'ala yang jadikan. Namun di sana ada perintah daripada Allah Ta'ala agar kita melakukan ketaatan, agar kita meninggalkan maksiat. Allah Ta'ala tidak memerintah dan tidak melarang kepada hamba, melainkan hamba itu mempunyai pilihan. Allah Ta'ala memberi kepada hamba memilih untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melakukan kejahatan. Faham? Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita sembahyang Allah. Sebab kita ada pilihan, kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Namun kita kena ingat yang menciptakan perkara tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita memilih. Kita memilih untuk melakukan benda ni, melakukan benda ni. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah melihat kepada yang pertama, semua benda diciptakan oleh Allah, tapi dalam masa yang sama kita ada ikhtiar dan kita ada usaha. Dia berbeza dengan firqah yang sesat. Sebagai contoh, firqah Qadariyah, firqah Jabariyah, yang mana firqah ini tidak dikenali dah di zaman kita. Tetapi masih lagi ada golongan-golongan yang tertentu yang berpegang dengan pandangan ini, yang berpegang dengan pegangan ini. Yang mana puak Qadariyah dia berpegang bahawasanya hamba yang menjadikan segala-galanya, dia tidak berkait dengan Allah. Hamba yang buat benda ni, hamba yang buat benda ni, hamba yang buat benda ni. Okey, boleh fahamkan? Semuanya hamba belaka, tak ada berkait dengan Allah. Okey, itu dia panggil puak Qadariyah. Maka puak Qadariyah dalam masalah ni dia telah melakukan syirik. Kerana dia melakukan syirik kerana dia tidak mengesakan Allah dalam perbuatan. Sedangkan tauhid adalah mengesakan Allah pada zat dia, pada sifat dia dan pada segala perbuatan. Kita kena meyakini segala perbuatan yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala puak Jabariyah pula, puak Jabariyah puak Jabariyah mereka berpegang bahawasanya semua berlaku tidak ada sedikit pun usaha daripada manusia. Dia hanya Allah Ta'ala semata-mata. Kita manusia ni sepertilah bulu yang berada di atas udara yang ditiup oleh angin. Kemana angin meniup, ke situ kita akan pergi. Manakala kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kerana apa kita saat itu berada di antara kedua pandangan tersebut? Kerana kita berpegang kepada wahyu Quran dan hadis. Faham? Ketika Rasulullah menceritakan bahawa setiap seorang telah dituliskan tempatnya dalam syurga ataupun dalam neraka, maka sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, semuanya ditulis, ada buku masing-masing dah, Allah Ta'ala tetapkan dah. Maka sahabat tanya Rasulullah, adakah boleh kami nak berpegang di atas apa yang telah ditetapkan kepada kami?
Kata Rasulullah, i'malu, mungkin dia beramal. Sebab dia i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap seorang akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Ahli syurga akan dipermudahkan dia melakukan apa yang ataupun amalan untuk menjadi ahli syurga. Maksudnya Allah Ta'ala mencampur ke dalam hati dia untuk memilih dan untuk berusaha melakukan ketaatan. Okey, jelas kan? Ni kita huraikan panjang sikit supaya kita faham dalam permasalahan ini. Cuma dalam masalah ni kita kalau rasa pening nak nampak mana, maka cara dia hanya caranya adalah kita beriman, tak payah fikir panjang-panjang. Kita beriman setiap benda yang berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, tetapi dalam masa yang sama Allah Taala bagi kepada kita ikhtiar dan usaha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela, Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan ataupun keburukan berpandukan kepada pilihan kita. Kita boleh memilih kebaikan dan boleh kita memilih kejahatan. Orang yang memilih kebaikan maka dibalas dengan kebaikan. Orang yang memilih kejahatan maka dibalas dengan kejahatan. Man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan yang soleh falinafsi, maka manfaat dia kepada diri dia. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kejahatan maka mudarat dia kembali kepada diri dia. Kejahatan kerana melakukan kejahatan, kebaikan kerana melakukan kebaikan adalah melihat kepada pilihan dan ikhtiar dan usaha hamba. Okey, boleh faham? Seterusnya kata dia Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ketaatan. Dia taat, mana benda taat? Taat ni adalah bertepatan dengan perintah Allah. Itu makna taat. Muwafaqatu amrillah, bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tu dipanggil taat. Manakala maksiat adalah mukhalafatu amrillah, menyalahi perintah Allah. Itu makna taat dan maksiat. Dia taat dan maksiat bukanlah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh manusia. Okey, boleh faham? Suatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma difahami sebahagiannya oleh para alim ulama. Difahami sebahagiannya oleh para alim ulama. Bukan semua kita dapat memahami maksud daripada wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Dia ketaatan dan maksiat adalah suatu penetapan yang ditetapkan oleh syarak. Baik, faham? Sembahyang, mengerjakan sembahyang adalah ketaatan. Siapa yang menetapkan? Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Tiba-tiba ada manusia mengatakan, bayar awak dia. Bayar dah ni benda kat bayar. Aku nak bayar lama dah. Maka dia telah melakukan suatu maksiat yang besar. Kalau tujuan dia menghinakan sembahyang, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Menjadi kewajipan kepada pemimpin untuk panggil dia, minta penjelasan daripada dia dan suruh dia bertaubat kepada Allah. Menjadi kewajipan kepada pemimpin. Manakala orang yang kita rakyat biasa, kalau kita kenal, kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, dosa. Pemimpin lebih teruk lagi. Kalau sekiranya dia tahu, pemimpin lebih teruk lagi sebab pemimpin mempunyai kuasa. Jangan main menjadi pemimpin. Memang sedap apabila orang bagi jawatan. Memang sedap. Tetapi sebenarnya tanggungjawab adalah lebih besar daripada jawatan yang disandang. Itu kena ingat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seorang di kalangan kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat dia. Baik. Katanya kesihatan dan kesakitan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kesihatan dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kesakitan. Tetapi kita kena ingat Allah Ta'ala yang menjadikan, mengurniakan kepada kesihatan, yang jadi orang ni sakit Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Tapi kita kena ingat, dalam kita bercakap daripada sudut adab, tidak boleh kita sandarkan memberi penyakit apa semua sekali kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS diajar kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit. Nabi Ibrahim tak kata pun apabila Allah Ta'ala memberi kepada aku sakit. Tapi dia kata ni, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan kepada aku. Dalam masalah kesembuhan, dia sandarkan kepada Allah. Daripada dalam masalah sakit, dia sandarkan kepada diri dia. Ini adalah daripada sudut adab. Daripada sudut adab, kita nak bercakap, maka kita kena sandarkan kebaikan kepada Allah, keburukan kita sandar kepada diri kita. Tapi kita kena meyakini hakikatnya qul kullum min indillah, datang daripada Quran juga. Kata oleh Muhammad, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, bahkan setiap sesuatu adalah ciptaannya. Tidak terjadi sesuatu di dalam alam ini melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan makhluk dan setiap perbuatan mereka. Ini maksud daripada ayat Quran belaka ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah juga yang menentu rezeki dan ajal mereka dengan tepat. Rezeki kita ditentukan oleh Allah. Ajal kita, tempoh hidup kita juga ditentukan oleh Allah. Tidak akan bertambah atau berkurangan walaupun sedikit. Ajal kita dengan rezeki kita bertambah ke tak? Tidak bertambah. Ajal kita dan rezeki kita tidak bertambah. Tidak gitu. Kalau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, ajal kita umur dia 65 tahun. Umur 65 tahun. Maka umur kita tidak akan berganjak daripada 65 tahun. Sampai masa akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka itu tidak boleh meminta lewat walaupun satu saat, dan nak minta ke depan, nak minta awal pun tak boleh. Dak sampai masa dak mati. Sampai masa dia akan mati. Cuma Allah Taala menjadikan asbab kepada kematian. Ada orang yang mati kerana Covid. Ada orang yang mati kerana lekat sekuk je. Lekat biskut dalam tekuk. Macam-macam kan? Allah Taala yang menjadikan asbab kematian. Namun yang menentukan mati, yang menjadikan kematian dan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak akan bertambah dan berkurangan walaupun sedikit. Jadi rezeki kita tidak akan bertambah. Begitu juga ajal kita tidak akan bertambah. Cuma ana pernah banyak kali dah khabar sebelum daripada ni berkenaan dengan ajal dan berkenaan dengan rezeki. Jadi di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Sesiapa yang suka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya ataupun panjangkan umur dia, maka hendaklah dia menjaga hubungan silaturahim. Dia tidak boleh memutuskan silaturahim. Dia kena hubungkan silaturahim. Jadi di sana ada hadis. Orang yang ingin Allah Ta'ala luaskan rezeki, murahkan rezeki kepada dia. Orang yang ingin Allah Ta'ala tambahkan umur dia, panjangkan umur dia, maka hendaklah dia jaga hubungan silaturahim. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, hadis nampak ada sedikit bercanggah pada zahir, kepada hakikat tidak bercanggah. Pada zahir maksudnya, pada zahir, pada kita bodoh-bodoh kita nampak macam ada bercanggah je. Dengan umur dan rezeki ditetapkan oleh Allah tidak berkurangan dan tidak bertambah. Sebenarnya tidak bertambah, pada hakikatnya tidak bercanggah. Pada hakikatnya tidak bercanggah. Okey, dan lagu mana cara kita nak hurai maksud-maksud hadis tersebut atau maksud hadis-hadis tersebut tanpa ataupun kalau bahasa Terengganu kata benda siapa biar jelas nampak tidak berlaku percanggahan. Dalam isu ini ulama-ulama hadis ada berbeza pandangan lah dalam menghuraikan maksud daripada hadis-hadis ini. Antaranya adalah yang dimaksud bertambah rezeki, bertambah umur adalah berkat pada rezekinya dan berkat pada umur dia. Maksudnya, katakanlah kalau rezeki dia start daripada dia dilahirkan sampai ke mati, apa yang ditetapkan oleh Allah sekian-sekian banyaknya, maka sama ada dia menjaga hubungan silaturahim ataupun tidak, tetap rezeki dia banyak tu. Tapi orang yang jaga silaturahim, Allah Ta'ala bagi keberkatan rezeki dia. Maksudnya dengan rezeki dia yang sedikit, dia mampu untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Barakah dengan makna bila barakah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sama juga dengan orang yang diberi keberkatan kepada umur ni. Maksudnya dengan Allah Ta'ala bagi umur kepada dia 65 tahun, apabila dia jaga hubungan silaturahim, maka tempoh 65 tahun Allah Ta'ala bagi keberkatan. Jadi waktu dia banyak dia dapat melakukan kebaikan. Banyak dia melakukan kebaikan. Bukan mudah untuk memenuhi waktu kita dengan kebaikan. Kalau Allah Ta'ala memilih kita untuk memenuhi waktu kita dengan melakukan kebaikan, sama ada dengan secara rela ataupun terpaksa. Kadang-kadang ada juga orang terpaksa kena melakukan kebaikan. Tak gitu. Sebagai contoh
kadang-kadang ada syarikat-syarikat tertentu, majikan-majikan, badan-badan tertentu, dia minta ustaz pergi buat kuliah. Adakah semua staf dia saat itu nak masuk dalam majlis kuliah? Bazi? Tak. Staf-staf petuanah kan? Dah ana kerap kali lah dia dijemput, cuma ana dang ana banyak tolak sebab ana dang. Jadi ana pergi kadang-kadang kuliah sebelum Zuhur, biasa kuliah sebelum Zuhur. Ada kuliah lepas daripada Zuhur, sembahyang Zuhur, lepas tu kuliah dia sebelum daripada Zuhur. Jadi staf-staf dia terpaksa kena hadir sebab boh hak yang paksa. Kalau diberi pilihan tak nak mari. Tapi boh keling tengok. Kakak ni tak mari, siap pun. Jadi pakak mari belakang duduk. Jadi itu dipanggil dia hadir secara terpaksa. Kadang-kadang hadir secara terpaksa, kadang-kadang hadir secara sukarela. Yang penting seseorang tu dapat memenuhi waktu dia dengan kebaikan, maka sebenarnya itu adalah keberkatan. Jadi orang yang umur dia 65 tahun sebagai contoh, yang ditetapkan umur dia 65 tahun, sama ada dia menjaga hubungan silaturahim ataupun tidak, tetap umur dia banyak tu. Tidak berganjak, tidak bertambah dan tidak berkurangan. Tetapi apabila dijaga silaturahim, Allah Ta'ala panjangkan umur dia dengan maksud Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam umur dia. Umur dia 65 tahun, dia mendapat melakukan kebaikan seperti orang umur 100 tahun, orang umur 200 tahun, orang umur 300 tahun. Orang ni umur 100 tahun, tapi kebaikan yang dia mampu buat seperti orang umur sehari setengah. Sikit je dia mampu buat kebaikan. Okey, jelas tak? Okey, itu antara huraian yang dihuraikan oleh ulama. Dan antara huraian lagi adalah, ni disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beberapa huraian tersebut. Yang antara huraian lagi adalah, Allah Ta'ala menambahkan rezeki dia, Allah Ta'ala menambahkan umur dia. Tapi penambahan tersebut bukanlah penambahan daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azali, pada Lauh Mahfuz. Bukan. Tapi penambahan tersebut apa di atas apa yang diketahui oleh para malaikat. Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah menceritakan kepadaku, Rasul adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan perkataannya dan perbuatannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari air mani, lepas tu bertukar menjadi seketul darah, seketul daging, lepas tu bertukar, lalu ditiupkan roh. Baik, apabila cukup tempoh tertentu, sebahagian ulama mengatakan 4 bulan dan sebahagian yang lain mengatakan berlaku dalam tempoh 40 hari. Maka kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Rasul kata bagaimana? Thumma yursalul malak. Kemudian diutuskan kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat tiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut menulis apa perkara? 4. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Maksudnya dituliskan rezeki dia, ajal dia, amalan dia, perbuatan dia, baik ke jahat, ditulis belaka. Lepas tu dia ni syaqi ataupun sa'id, orang yang berbahagia ataupun orang yang celaka. Syaqiyun orang yang celaka, atau sa'id ataupun orang yang berbahagia. Ditulis oleh malaikat. Jadi apabila ditulis oleh malaikat, malaikat yang benda mengetahui tak umur dia berapa? Tahu. Rezeki dia banyak mana? Tahu tak? Tahu. Amalan dia benda tahu tak? Tahu. Sebab malaikat tulis. Baik. Namun ketika mana ataupun apabila dia saat itu menjaga hubungan silaturahim, maka Allah Ta'ala tambah umur di atas apa yang ditulis oleh malaikat. Okey, boleh faham? Manakala pada azali Allah Ta'ala mengetahui pada azali bahawa umur orang ni sekian-sekian dan orang ni menjaga hubungan silaturahim. Okey, boleh faham? Jelas tak? Ditambah dengan apa yang ditulis oleh malaikat. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lain lagi yang disebut oleh ulama. Baik. Seterusnya katanya, tidak akan bertambah atau berkurangan walaupun sedikit. Bahkan tidak berlaku sesuatu kejadian, melainkan kesemuanya mengikut ketetapan dan kehendak daripada Allah. Semua terjadi melalui ketetapan dan kehendak daripada Allah. Tetapi Allah Ta'ala menuntut kepada kita berikhtiar dan berusaha. Sebab itulah apabila negara kita diserangi oleh COVID-19, maka kita kena berikhtiar untuk menjauhi perkara tersebut dengan memakai mask sebagai contoh. Faham tak Giang? Dan tidak masuk ke tempat-tempat yang zoom merah sebagai contoh. Kalau duduk dalam tempat zoom hijau tak ada masalah. Zoom merah tak boleh.
kita masuk dalam, okey, faham lagi masalah. Lepas tu kita kena jaga pergaulan kita. Jadi kita cari penawar, benda-benda penawar yang ditetapkan oleh kerajaan ke, kita boleh ambil, tak ada masalah. Okey, faham kan? Usaha-usaha yang patut kita buat, tak ada masalah. Seterusnya katanya, mana lagi? Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa. Dia, yakni Allah, Tuhan yang maha hidup. Wal Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu maha hidup. Dan hidup Allah Ta'ala tidak seperti hidup kita. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diselangi dengan kematian sebelumnya dan selepasnya. Manakala hidup kita datang daripada kematian ataupun diselangi oleh kematian selepas daripadanya. Dan datang sebelumnya tidak ada. Jadi kita sebelum daripada kita hidup, kita tidak ada. Kita mati sebelum daripada kita hidup. Lepas tu kita hidup. Lepas tu kita akan melalui proses kematian pula lepas daripada ni. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan mengetahui segala-galanya. Perkara yang sembunyi Allah Ta'ala tahu, sebagaimana perkara yang zahir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyi oleh hati. Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkehendak. Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala tengok menghendaki, berkehendak. Jadi setiap benda yang berlaku semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin berlaku sesuatu dalam alam ini tanpa ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha berkuasa. Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa. Berkuasa menjadikan mungkin dan meniadakan mungkin. Kalau kita belajar dalam benda pengajian sifat 20 begitulah, menjadikan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Allah Ta'ala kuasa menjadikan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Tuhan yang maha berkuasa. Ini antara benda yang wajib kita kena i'tiqad. Yang maha berkata-kata. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang dinamakan sebagai sifat kalam. Al-Quran adalah kalam Allah. Baik. Yang maha mendengar, Allah Ta'ala mempunyai sifat pendengaran. Yang maha melihat, Allah Ta'ala mempunyai sifat penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan sifat penglihatan kita. Pendengaran Allah tidak sama dengan sifat pendengaran kita. Dialah yang mengetahui akan pandangan mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala mengetahui pandangan mata khianat. Pandangan mata khianat adalah pandangan mata untuk melakukan maksiat. Itu pandangan mata khianat. Dan ada sebahagian daripada tafsir, tak silap ingat, tafsir ini disandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Sebab ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur adalah ayat Quran. Allah Ta'ala mengetahui mata yang khianat dengan maksud mata yang melihat kepada perempuan yang bukan mahram dia, perempuan hak yang haram. Lepas tu wa ma tukhfi sudur, dan apa hak yang disembunyi oleh hati. Mata yang khianat Allah Ta'ala tahu, dan hati hak yang menyembunyikan perkara yang jahat. Ketika dia melihat perempuan, maka dalam hati dia marilah perkara-perkara yang jahat, maka semuanya Allah Ta'ala tahu. Okey, itu antara penafsiran ni. Cuma penafsiran yang lebih umum adalah mata yang jahat ni adalah mata yang memandang kepada perkara maksiat. Dan apa yang disembunyi oleh hati adalah hati yang berkeinginan untuk melakukan maksiat. Allah Ta'ala tahu berlaku. Kita jangan anggap bahawasanya Allah Ta'ala tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Benda yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui. Katanya, dialah Tuhan yang maha mengetahui akan setiap perkara yang dirahsiakan dan perkara yang disembunyikan. Perkara yang dirahsiakan, perkara yang lebih lagi sembunyi, semuanya Allah Ta'ala tahu lagi. Semuanya dalam pengetahuan. Maksudnya tidak ada sesuatu pun, sama ada benda yang zahir, benda yang sembunyi, benda yang lebih-lebih lagi tersembunyi, benda yang amat-amat rahsia, semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Berbeza dengan kita. Kadang-kadang kita tu benda yang kita buat 10 tahun lepas, kita lupa dah kadang-kadang. Tidak gitu. Kadang-kadang benda yang kita buat 10 tahun lepas, dah kata 10 tahun lepas, kadang-kadang 3 bulan lepas pun dah ingat dah. Cek-cek FPT ada dalam kitab.
tok mana aku tak bila piti ni. Tu dah ingat pas kecewa. Pas kesuk tak ingat. Lama tengok orang baru ingat. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang tak ingat tu. Tengok-tengok faham kita orang. Piti habis dah belajar. Kan ada kan budak jumpa piti dalam kitab kan. Tuang dia tak tahu dah piti siapa. Tengok. Allahu Rabbi. Maksudnya kadang-kadang benda kita tahu, tiba-tiba kita lupa. Tapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Taala tidak diselangi oleh lupa. Allah Taala mengetahui segala-galanya. Tuhan tahu benda yang sembunyi, benda yang zahir, benda yang lebih sembunyi-sembunyi Allah Taala tahu. Dialah Tuhan yang menciptakan semua perkara. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allahu Rabbi. Ini akidah yang dipegang oleh setiap orang. Kita orang beriman, kita kena berpegang dengan akidah. Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa lagi Perkasa. Baik. Jadi apabila kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa, apa jua hajat keinginan kita, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Apabila meminta, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair ada pensyair menyebut la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya adam hajatamu, jangan minta hajatmu daripada anak Adam. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, memintalah dengan Tuhan yang pintu permintaannya tidak dihijab, tidak ditutup, sentiasa terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Taala dia murka, dia marah ketika kita meninggal minta dengan dia, sebab Allah Taala suruh kita minta. Tapi wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu, tapi anak Adam berbeza. Kalau kerap kali meminta, dia akan marah. Sekali tak apa, dua kali tak apa, main ketiga kali lepo kicap lepo botol wai jadi metok kakak ni. Tengok, dia berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jua hajat kita, apa kejua keinginan kita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Berkuasa, yang memiliki segala-galanya. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Siapakah yang melantik Nabi Muhammad sebagai rasul? Allah. Siapa yang melantik dia sebagai rasul? Allah Taala. Allah Taala yang melantik Nabi Muhammad sebagai rasul. Rasul ke atas sekalian makhluk. Sekalian makhluk termasuklah jin, manusia, para malaikat. Cuma masalah Nabi Muhammad diutuskan kepada para malaikat, ada perbincangan yang panjang yang dibincangkan oleh ulama. Adakah Rasulullah juga diutuskan kepada para malaikat? Ada perbincangan yang panjang. Sebahagian daripada ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama mereka berpandangan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan kepada para malaikat, bukan hanya kepada jin dan manusia. Rasulullah diutuskan kepada jin dan manusia, itu sepakat ulama tanpa ada khilaf. Tetapi Rasulullah diutuskan kepada jin, manusia dan para malaikat, itu berlaku khilaf. Berlaku khilaf kepada para malaikat. Sebagai ulama kata dak, sebagai ulama kata ya, diutuskan juga kepada para malaikat. Baik. Ala kulli hal, itu kita tak perlu bincang panjang. Tapi sebelum daripada ini pernah ada bincang panjang serta anda sebut pandangan-pandangan sebahagian daripada ulama yang berpandangan dengan pandangan tersebut. Jadi cukup kita berpandangan bahawa Allah Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin dan manusia, membawa risalah perutusan daripada Allah. Sebab itulah kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah wakil Allah Taala. Wakil Tuhan, dia adalah wakil Allah Taala. Dia adalah utusan Allah, wakil Allah Subhanahu wa taala. Katanya untuk memberikan petunjuk, Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah sebagai Rasul ke atas sekalian makhluk untuk memberikan petunjuk. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, sesungguhnya mu dapat memberi hidayah kepada jalan yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberi hidayah kepada jalan yang betul. Kata dia lagi, dan melengkapkan kehidupan mereka di dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk melengkapkan kehidupan
kita di atas dunia. Kita sebagai Tuhan, maka kita kena bertuhankan Tuhan yang sebenar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengeluarkan manusia daripada menjadikan hawa nafsu dan manusia sebagai Tuhan kepada menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Baik. Itu melengkapkan kehidupan mereka di dunia. Sebab itulah Islam adalah agama yang cukup lengkap dalam urusan-urusan dunia, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara dijelaskan hukum. Betul tak gitu? Sampai ke dalam bab qada hajat pun ada adab-adab dia. Ada adab-adab dia yang perlu dipatuhi oleh orang Islam. Ia akan menjadikan kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala lengkap. Dan melengkap kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau diikut apa hak yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tempat dia adalah syurga. Bahkan dia turut menganugerahkan berbagai mukjizat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat makna dia adalah perkara yang mencarikan adab. Yang mana perkara yang mencarikan adab itu tidak mampu didatangkan oleh lawang. Cabar lawang tidak mampu untuk mendatangkan seumpamanya. Untuk membenarkan dakwaan dia sebagai Rasul. Untuk membenarkan dakwaan dia sebagai Rasul. Kita pada hari ini, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Tapi kita beriman dan kita kasih, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapat menyaksi mukjizat di hadapan mata kita. Mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah kita tidak dapat menyaksi dengan mata kepala kita. Berbeza dengan sebahagian daripada sahabat, mereka dapat menyaksi mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah. Namun masih lagi ada mukjizat yang masih kekal sehingga sekarang, iaitu mukjizat Al-Quran. Maka apabila Al-Quran itu mukjizat, maka cara untuk kita meyakini Al-Quran itu adalah mukjizat adalah dengan kita mempelajari, kita mendalami, kita mengkaji daripada ulama-ulama muktabar. Bagaimanakah yang dikatakan Al-Quran itu mukjizat? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersifat benar dalam menyampaikan sesuatu. Rasul adalah bersifat dengan benar. Antara sifat yang wajib bagi Rasulullah adalah sidq, benar. Rasul benar belaka. Sehingga kan dalam gurauan pun Rasul benar. Bukan hanya dalam serius, benda yang serius. Bukan dalam gurauan sekalipun Rasul benar. Ketika ada seorang perempuan tua mari jumpa dengan Rasulullah, minta dengan Rasulullah agar berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajuz la tadkhulul jannah. Perempuan yang tua tidak masuk ke dalam syurga. Rasul kan buat gitu. Perempuan tua tak masuk dalam syurga. Ketika ada seorang perempuan tua mari jumpa dengan Rasulullah, minta dengan Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah, memohon daripada Allah agar menjadikan dia daripada ahli syurga. Kata Rasul, al-ajuz la tadkhulul jannah. Perempuan tua tidak masuk syurga. Nangis orang perempuan tua itu. Orang pun kabar kepada Rasul yang nangis. Rasul kabar kepada dia mula. Rasul kabar kepada orang kabar kepada Rasul. Dia kabar kepada dia. Orang apabila orang tu mati, tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan tua, semuanya jadi muda belaka. Itu maksud orang perempuan tua tidak masuk syurga. Bukan maksud dia tak masuk syurga. Sebab apabila masuk syurga semua jadi muda. Jadi dalam gurauan sekalipun Rasulullah adalah orang yang benar. Dalam gurauan pun orang yang cukup benar. Dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarnya Rasul tidak pernah berdusta, tidak pernah pelawak, diakui oleh lawang. Diakui oleh lawang. Dia gini, dia kebaikan seseorang kalau diakui oleh kawan, waktu perkara biasa. Seseorang tu kata mak dia baik, ayah dia baik, kawan-kawan ayah dia, kawan-kawan mak dia kata baik dah ke, waktu perkara biasa. Sebab pastinya kawan kita, orang yang rapat dengan kita akan mengatakan kita baik. Betul tak gitu? Hak yang luar biasanya adalah ketika musuh mengiktirafkan kebaikan yang ada pada diri kita. Hak luar biasa. Sebab musuh dia tidak akan mengiktirafkan kebaikan yang ada pada musuh.
Tetapi kalau dia mengiktirafkan kebaikan yang ada pada musuhnya, bermakna dia tidak dapat nak elok dah. Terpaksa. Sebab benda tu memang jelas. Begitulah sifat benar yang ada pada Begitulah sifat benar yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat benar yang ada pada Rasulullah diakui oleh lawan. Ketika mana Allah Taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirriyah, secara senyap-senyap sembunyi selama 3 tahun. Maka apabila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ya Muhammad kepada keluargamu yang terdekat, maka Rasulullah naik di atas bukit Safa. Bukit Safa, maka Rasulullah pun panggil penduduk Mekah. Apabila penduduk Mekah pakat mari belaka di kaki bukit, orang yang tak dapat mari atau wakil nak tahu benda yang Muhammad nak khabar, maka kata Rasulullah, ara'aitum law akhbartukum bi anna al-khayla bil wadi turidu an tughir 'alaykum akuntum musaddiqiyya? Apakah pandanganmu kalau aku khabar kepadamu di belakang bukit ni ada sepasukan tentera berkuda ingin datang menyerangmu? Adakah membenarkan perkataanku? Kata penduduk Mekah, qalu na'am ma jarrabna 'alayka kadhiba. Mereka itu berkata, ya, sebab kami tidak pernah pun tengok mu pelawak, mu berdusta, mu berbohong. Semua penduduk Mekah mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Tetapi apabila Rasulullah menceritakan bahawasanya ada kebangkitan selepas daripada mati, ada dosa pahala, maka dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sebagai contoh yang lain, setelah daripada perjanjian Hudaibiyah, yang mana dalam perjanjian Hudaibiyah tidak akan berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun. Maka Rasulullah balik ke Madinah, mengambil kesempatan untuk mengajak raja-raja dunia kepada agama Islam. Antara raja dunia yang Rasulullah hantar juga yang mengajak dia kepada agama Islam adalah Raja Herakla, pembesar Rom. Bila sampai surat kepada dia, secara kebetulan pembesar Rom adalah orang yang berpelajaran tinggi, orang yang suka membaca buku-buku lama. Maka dia telah mempunyai pengetahuan yang cukup jelas tentang Nabi akhir zaman. Apabila dia baca surat tu, hati dia gementar, terdetik dalam hati dia, ke orang ni yang disebut dalam kitab sebelum daripada ni, ke orang ni. Maka untuk memastikan orang yang ajak dia kepada mentauhidkan Allah adalah orang yang disebut dalam kitab sebelum daripada ni, iaitu Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, penutup segala Rasul, maka dia kena tahu sifat-sifat orang tersebut. Maka dia pun pergi cari siapa yang berada di negara Syam. Ketika itu negara Syam berada di bawah jajahan Rom. Ketika itu dia berada di negara Syam, sebab istana dia ada juga di negara Syam. Dia berada di negara Syam ketika itu. Cari, terjumpa rombongan yang dipimpin rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka pihak Raja Rom, Herakla, ajak Abu Sufyan dengan rombongan dia pergi ke istana, buat perjumpaan untuk tanya beberapa persoalan. Maka Raja Herakla tanya, dalam ramai-ramai ni siapakah yang lebih dekat di sebuah kekeluargaan dengan orang yang nama dia Muhammad? Maka orang pun isyarat tunjuk kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang paling dekat. Maka dia pun ajukan kepada Abu Sufyan beberapa soalan. Kalau Abu Sufyan jawab dah betul, hak belakangmu mungkin kena tegur lah ke, mungkin kena khabar belakang, mungkin kena tegur, mungkin kena betul. Abu Sufyan kata, kalau aku tidak bimbang orang kata aku dia orang pelawak, tak aku pelawak gitu. Tapi oleh kerana terpaksa, maka aku cakap benar. Padahal Abu Sufyan ketika itu dia pemimpin musyrikin Mekah yang cukup kuat menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Ketika mana Herakla tanya dia, akuntum tattahimunal kadhib qabla an yaqula ma qal? Adakah dulu mu pernah menuduh dia melakukan pendustaan sebelum daripada dia berkata apa yang dikata sekarang ni? Sebelum daripada dia mendakwa menjadi nabi, mu pernah tak kata dia pelawak? Mu pernah tak jumpa dia pelawak? Kata Abu Sufyan, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Ma jarrabna 'alaihi kadhiba. Dia tidak pernah pelawak walaupun sekali sebelum daripada dia mendakwa dia menjadi rasul. Baik, dia tidak pernah pelawak kepada manusia walaupun sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang lebih hebat lagi,
adalah bukan setakat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cukup benar, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan soal benar kepada umat ni. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi, mesti mu kena bersifat dengan benar, mu kena bercakap benar, semua kena benar lah. Fa inna as-sidqa yahdi ilal fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, kerana benar dia akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, sesungguhnya kebaikan akan membawa kepada syurga. Dan mu kena jauhi daripada pelawak, kerana pelawak akan membawa kepada kejahatan, kejahatan akan membawa kepada neraka. Dan antara sifat yang menjadi khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama umat Rasulullah adalah benar. Sebab itulah kita dapati ulama-ulama hadis ditolak periwayatannya kerana pelawak, kerana tidak benar. Oh, jangan main. Ulama mesti kena bercakap benar. Sehingga kan ulama-ulama yang pernah berbohong tidak diterima periwayatannya, tidak diterima, tidak ada kedudukan ni, tidak diiktiraf hadis yang diriwayat oleh dia, oleh ulama-ulama hadis. Okey, boleh jelaskan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi sesungguhnya Nabi Muhammad sentiasa bersifat benar dalam menyampaikan sesuatu. Contoh seperti perihal titiang sirat. Rasulullah pernah menyampaikan berkenaan dengan titiang sirat. Titiang sirat adalah suatu titiang yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Itu kita kena pegang begitu, sebab disebut dalam hadis begitu. Titiang sirat adalah titiang yang dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam, yang akan dilalui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lalu di atas tiang sirat seperti kilat. Ada orang yang lalu seperti kuda berlari, macam-macam. Dan ada orang yang lalu di atas tiang sirat seperti orang yang merangkak. Dan ada orang yang gugur jatuh ke dalam neraka. Ada orang yang melepas, dia akan masuk ke dalam syurga. Yang penting antara benda yang disebut oleh Rasulullah adalah tiang sirat, maka kita wajib kena meyakini di sana ada tiang sirat. Di sana ada titiang sirat. Baik. Yang pertama, yang keduanya, di sana ada timbangan al-mizan, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat supaya menimbang amalan anak Adam. Di sana ada timbangan yang dinamakan sebagai mizan. Bagaimana hakikatnya, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan di sana ada perigi al-haud, ada kolam al-haud. Al-haud makna kolam lah. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan telaga macam ada telaga kat kita. Kolam Rasulullah. Kata Rasulullah, inna haudi ab'adu min ailata min adan. Sesungguhnya kolamku lebih luas daripada Ailah, daripada Adan. Ailah ni adalah satu negeri di Palestin. Dibaca dengan Filastin. Yang kadang orang baca Palestin. Hak yang betul baca benda Filastin ke Palestin. Hak yang betulnya baca Filastin dengan fa bagi bawah. Tu orang Arab Palestin baca dengan Palestin. Dah dia cakap bahasa Arab ni campur ikut dalam bahasa Amiyah banyak. Bukan bahasa asal. Dia asalnya Filastin. Tetapi ada sebahagian daripada ulama lughah menakalkan boleh baca dengan Palestin. Walaupun ada sebahagian ulama lughah lain mengatakan baca dengan Palestin adalah tidak betul. Tapi masih lagi ada sebahagian daripada ulama lughah mengatakan masih lagi boleh baca Palestin. Okey, jadi kesimpulan, hak yang betul baca Filastin, manakala Palestin ada juga pandangan hak yang mengatakan betul, tapi majoriti mengatakan hak yang tepat baca Filastin. Jangan balahlah buat fala fila, tak ada masalah. Tak ada benda pun. Bab tu bukan dosa. Salah baca baca Filastin. Baca Palestin, baca Fulastin. Dosa kan? Tak ada dosa-dosa. Baca Terengganu, baca ikut dang je bahasa kapur orang, nama orang. Tak ada dosa benda tu. Melainkan kalau panggil nama orang sengaja hak nama orang lain, dia panggil nama lain untuk menyakiti orang. Itu dosa sebab nak menyakiti. Baik. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kolamku lebih luas daripada Ailah. Ailah satu negeri di negara Palestin, dan daripada Adan. Adan dah satu negeri di negara Yaman. Lebih luas lagi kolam Rasulullah.
Baik. Jadi kolam Rasulullah. Sesiapa yang minum daripada kolam Rasulullah, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahu Rabbi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan dan merezekikan kita dapat minum daripada kolam Rasulullah, daripada tangan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata dia, mana lagi? Dia kolam Rasulullah, dia haud, dia lain daripada Kautsar. Kautsar, telaga Kautsar. Kautsar di dalam syurga. Manakala kolam Rasulullah adalah sebelum daripada syurga. Itu dia ada berbeza. Dia setiap Nabi diberikan kolam. Dan Rasulullah menyebut dia menghalang manusia daripada mendatangi kolamnya, sebagaimana seorang penggembala unta menghalang unta orang lain daripada mendatangi kolam airnya. Orang sahabat orang tu ambak ni. Hak yang boleh minum hanya umat Rasulullah. Maka sahabat tanya Rasulullah, "Ata'rifuna yauma idzin ya Rasulullah?" Mukena ke kami pada hari itu, sedangkan manusia ramai masa tu ada belaka. Start daripada manusia awal-awal diciptakan sehingga manusia yang last sekali diciptakan. Dan ramai mana manusia yang mati terbunuh dalam peperangan, dalam penyakit macam-macam kan. Hak yang berbaki, hak yang melahirkan zuriat sampai ke sekarang. Allahu Rabbi, hak zaman Nabi Allah Nuh, ramai mana hak yang mati. Zaman Nabi ni, ramai mana mati. Semuanya berkumpul belaka pada hari tersebut. Maka sahabat tanya, "Kamu kenal ke wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am. Lakum sima laysat li ahadin minal umam." Mengada tanda, yang mana tanda itu tidak ada pada umat-umat yang lain. Mana tanda? "Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kamu datang kepada aku dalam keadaan tangan, muka, kakimu berseri-seri, bercahaya dari kerana kesan wudu. Sebab itulah kita berwudu, kita sembahyang. Antara kelebihan dia adalah dia akan mengeluarkan cahaya di akhirat nanti, yang dengan cahaya tersebut Rasul dapat mengenali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah ruginya mereka yang tidak jaga sembahyang, kerana tidak ada alamat yang dapat dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Memang cukup rugi. Seterusnya kata dia lagi, dan alam barzakh. Alam barzakh ni adalah benda barzakh. Barzakh ni adalah satu alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Wa min waraihim barzakhun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh. Jadi alam barzakh, alam kubur. Orang tu apabila dimati dimasuk alam barzakh. Benda hak yang anak buah ayah pi dak kata barzakh, dia kata benda ayat alam dia. Allah Rabbi. Alam dia alam bazrah ke dibagi. Bazrah. Bukan bazrah. Alam barzakh. Jadi kita apabila kita mati, kita akan melalui alam barzakh, alam kubur. Dan perihal akhirat yang lain, banyak lagi berkaitan dengan akhirat. Contoh, kita akan dihimpun di padang mahsyar. Di sana ada syafaat al-uzmah, syafaat yang paling besar yang Allah Taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada benda lagi yang di padang mahsyar. Di sana ada bentang amalan, ada pemberian buku suratan amalan. Semua macam kita kena percaya belaka, kerana ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersifat benar dalam menyampaikan perihal soal jawab malaikat. Soal jawab malaikat mana? Apabila seorang tu masuk dalam kubur, apabila seorang tu ditanamkan di perkuburan, maka dia akan melalui fitnah kubur. Dia dalam kubur ni dia ada 3 perkara yang berbeza. Okey, yang pertamanya nama dia himpitan kubur. Yang keduanya fitnah kubur, yang ketiga adab kubur. Ni 3 perkara yang berbeza. Yang pertama benda dipanggil himpitan kubur. Dalam bahasa Arab dia panggil dhammatul qabri ataupun dhaghtatul qabri, himpitan kubur. Di himpitan kubur lain daripada fitnah kubur, lain daripada adab kubur. Lain daripada adab kubur. Fitnah kubur, himpitan kubur adalah apabila seorang itu ditanam, dia akan melalui himpitan. Himpitan kubur tidak ada seorang pun yang dapat lepas daripada himpitan kubur. Sehingga kan sahabat yang mulia, iaitu Sa'ad bin Mu'adz,
juga tidak terlepas daripada himpitan kubur. Kata Rasulullah pada hari kematian Sa'ad bin Mu'adz, inna hadha alladhi taharraka lahu arsyur rahman. Ni Sa'ad bin Mu'adz yang ketika dia mati bergerak, bergoncang arasy Allah, makhluk yang paling besar, bergoncang. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Jenazah dia dihadiri oleh 70,000 para malaikat. Allah, 70,000 para malaikat hadir jenazah dia. Tu pun tidak terlepas daripada himpitan kubur. Kalau sekiranya ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, kata Rasulullah, nescaya akan terlepaslah kanak-kanak budak yang kecil. Ada seorang bayi mati di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lau kana ahadun najian minha." Kata Rasulullah, "Inna lil qabri dhaghta." Sesungguhnya bagi kubur ada himpitan. "Lau kana ahadun najian minha." "Lau kana ahad Allahu Rabbi, lau kana ahadun najian minha la naja Sa'd bin Mu'adz." Kalau sekiranya ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, maka nescaya Sa'ad bin Mu'adz akan terselamat. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz juga tidak terselamat. Sama juga kata Rasulullah, kalau sekian ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, la aflata hadha as-sabi, nescaya kanak-kanak baby ni akan terlepas daripada himpitan kubur. Ternyata budak yang tidak berdosa, budak bayi masa kecil, hak yang mati ketika kecil, tidak lagi berdosa, kecil lagi, pun juga tidak terlepas daripada himpitan kubur. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya fitnah kubur. Jadi maksud fitnah kubur adalah soal mungkar nakir dalam kubur. Mungkar nakir mari jumpa tanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka?" tu dipanggil fitnah kubur. Pertanyaan mungkar nakir dalam kubur tu yang dinamakan fitnah kubur. Fitnah kubur bukan semua orang melalui. Ada orang melalui, maksudnya menghadapi fitnah kubur, dan ada orang yang terselamat daripada fitnah kubur. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada hamba Allah yang Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia terselamat daripada fitnah kubur. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah kubur, ataupun Allah Ta'ala mempermudahkan kepada kita menjawab fitnah kubur. Okey, berapa dah? Dua. Yang ketiga je, azab kubur. Azab kubur yang ketiga. Azab kubur lain pula. Azab kubur orang yang tidak lepas daripada fitnah kubur akan kena azab kubur. Jadi bermakna azab kubur bukan semua orang lalui. Ada orang yang kena azab kubur, ada orang yang tidak kena. Satu ketika di zaman Rasul lalu kat dua kubur. Rasul lalu kat dua kubur, dan itu Rasul berhenti. Rasul kata ni, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diseksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Tidaklah diseksa keduanya pada suatu benda yang besar, bukan benda yang besar, benda mudah aja. "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah." Salah seorang daripada keduanya, mereka ni suka menjadi batu api. Menjadi batu api. Punca daripada dia berlaku perbalahan di antara manusia. "Wa amal akhar fakana la yastanzihu minal baul." Dia tidak bersih daripada kencing dia. Tidak jaga masa dia kecil. Dia tidak menutup aurat dia ketika dia kencing. Dia tidak menjaga pakaian dia terkena air kencing ketika dia qada hajat, menyebabkan dia kena seksa. Lalu Rasul ambil pelepah tamar, Rasul repih dua, Rasul pacak. Perkara yang sebenar, perkara yang benar yang akan dilalui oleh sebahagian daripada hamba Allah. Dan kita berdoa kepada Allah dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kebaikan Allah, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah kubur dan azab kubur. Sayyidina Uthman dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, ketika dia lalu kat kubur bersama dengan bersama dengan penasihat dia, ahli mesyuarat dia, Sayyidina Uthman menangis sampai ke basah janggut dia, tebal janggut Sayyidina Uthman, basah berjeruk sebab dia nangis. Orang lelaki nangis ni bukan benda yang biasa lah. Kalau orang puan nangis tu bukan biasa. Orang lelaki payah nak benda menjatuhkan air mata. Orang lelaki ni air mata dia kemarah, air mata dia payah. Nak menjatuhkan air mata dia tidak sama dengan orang puan. Orang lelaki kerah gitu. Orang lelaki kalau siapa ke menjatuhkan air mata, memang kebiasaan lah orang lelaki. Kalau siapa ke menjatuhkan air mata, benda yang besar. Benda yang besar. Baik. Mereka kalau orang lelaki macam orang puan lah, tu masalah lain lah kan. Orang nangis sikit-sikit nangis. Macam orang puan tu. Ada kok orang lelaki gitu.
Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu nangis kerana dia menghayati perkataan Rasulullah. Ketika dia nangis, orang pun pakat kata dia, oh sebelum ni sebut syurga neraka dak nangis, mari kubur nangis duk tengok ke orang mati lama-lama dah. Dia kata aku bukan tengok kepada orang mati, tapi aku tengok kepada sabda Rasulullah. Benda besar benda. Rasul kata innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah awal-awal tempat persinggahan daripada tempat-tempat persinggahan untuk menuju ke negeri akhirat. Awal-awal tempat persinggahan adalah kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Sesiapa yang lepas selamat dah daripada kubur, maka yang lepas daripada kubur lebih mudah untuknya. Tapi waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi kalau dak selamat, dak lepas daripada kubur, yang lepas daripada kubur adalah lebih teruk. Oleh kerana dia meyakini perkara tersebut dan dia menghayati perkataan yang disebut oleh Rasulullah, maka dia takut. Akhirnya dia nangis. Sedangkan dia adalah termasuk dalam 10 orang yang telah dijamin syurga. Orang yang lebih dekat kepada Allah, dia lebih takut. Kita pergi kubur, tak takut. Malang je takut. Dia takut gatu. Bukan takut ke azab kubur, takut gatu. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya azab dan juga nikmat di dalam kubur. Dalam kubur ada nikmat, ada azab. Sebab kubur adalah satu lubang daripada lubang neraka, ataupun dia adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Banyak. Antaranya adalah Taurah diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Antaranya Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Antaranya Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Dawud. Antaranya adalah suhuf yang diberikan kepada Nabi Allah Musa, suhuf yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah adalah benar. Semua benar berlaku. Sebelum daripada berlaku perubahan dan penyelewengan yang dibuat oleh tangan-tangan yang jahat. Tetapi dalam kitab Taurah telah berlaku perubahan. Injil juga telah berlaku perubahan. Buktinya bahasa asal tidak ada, hak yang asal tidak ada, hanyalah terjemahan daripada hak yang asal. Dan terjemahan daripada satu terjemahan kepada satu terjemahan yang lain ada perbezaan. Faham? Berbeza dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, begitulah hak yang ada pada kita sekarang ni. Kita pergi di dunia mana pun, dunia Islam mana pun, Fatihah dibaca macam kita baca, ke ada baca lain? Qiraat tu adalah Maliki Yaumiddin. Itu qiraat. Ada kala Rasulullah baca Maliki, ada kala Rasulullah baca Maliki. Jelaslah tu qiraat. Baik. Seterusnya katanya malaikat itu adalah benar. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan daripada cahaya. Hamba Allah taala yang diciptakan daripada cahaya. Dia diciptakan daripada cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah Taala menciptakan dia daripada cahaya. Manakala kita diciptakan daripada tanah. Manakala iblis, jin diciptakan daripada api. Jadi malaikat diciptakan daripada cahaya. Baik, ramai mana malaikat? Allah Taala saja lebih mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja. Malaikat adalah makhluk yang paling ramai. Dan ada malaikat rokok sepanjang Allah Ta'ala menciptakan dia. Maksudnya buat ibadat apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat belaka, apa yang Allah Ta'ala larang dia tinggal belaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak melakukan maksiat kepada Allah dalam apa Allah Ta'ala suruh, dan mereka itu buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Segala benda yang Allah Ta'ala perintah dia buat. Baik, ketua malaikat adalah Jibril. Malaikat itu adalah benar. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Syurga dan neraka itu adalah benar. Syurga telah diciptakan, neraka telah diciptakan. Syurga disediakan kepada orang yang bertakwa, neraka disediakan kepada orang yang kafir. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Dalam Quran kata uiddat lil muttaqin, disediakan syurga itu kepada orang yang bertakwa. Dan setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar berlaku. Semua benda yang Rasul sampaikan benar, betul berlaku.
sama ada benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, benda hak yang Rasulullah khabar saat itu, benda tidak mencarikan ada ataupun mencarikan ada, benda hak yang zahir, benda hak yang tersembunyi, benda hak yang Rasulullah khabar, betul berlaku, benar berlaku. Sebab kita kena percaya setiap apa hak yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya faslun al-wudu fi furudil wudu. Furudul wudu'i sittah. Kita habis dah bab tauhid. Habis dah bab tauhid, kita masuk dalam bab fiqh. Tadi kita kamu nak baca apa ni? Tak ingat nak kamu. Tengok kita. Kita ingat dah jadual ni. Tapi kita start lewat dah ni kan. Tengok jadual ni. Okey, kita 11.50. Jadi kita kena pergi lagi sebelah. Sebelah 11.15. Tadi kita start lewat, minta maaf banyak start lewat tadi. Okey, kita boleh ambil sikit lagi ya. Kita ambil bukan dalam 5 minit lagi. Faslun al-wudu fi furudil wudu. Furudul wudu'i sittah. Al-awwal an-niyyah, al-thani ghaslu al-wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ar-ra'si ila منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. فصل وضوء. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu adalah suatu ibadat yang disyariatkan di dalam agama kita. Suatu ibadat yang disyariatkan di dalam agama kita. Persyariatan wudu sabit dengan dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Dalil daripada Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila nak sembahyang, maka kamu kena basuh muka kamu, basuh tangan kamu sehingga siku, sapu sebahagian daripada kepala kamu, basuh kaki hingga buku lali. Manakala daripada hadis, pensyariatan dia sabit dengan hadis. Ada hadis yang menceritakan perkataan Rasulullah dan ada hadis yang menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga ijma' ulama mengatakan bahawa disyariatkan wudu. Dan pensyariatan wudu disyariatkan untuk melakukan beberapa ibadat. Antaranya sembahyang, antaranya tawaf, antaranya adalah menyentuh Al-Quran, antaranya adalah memegang Al-Quranul Karim. Okey, itu ibadat-ibadat yang disyariatkan untuk kita berwudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu mengikut istilah ulama adalah membasuh anggota-anggota tertentu, membasuh atau dan menyapu anggota-anggota tertentu dengan niat yang tertentu. Itu makna wudu, membasuh dan menyapu anggota-anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Itu dipanggil wudu. Wudu dia ada fardu dia ada rukun dia. Fardu wudu, rukun wudu ada 6. Yang mana 6 ni 4 sabit dengan dalil daripada Al-Quran, 2 sabit dengan dalil daripada, 1 sabit daripada dalil daripada hadis, 1 lagi adalah difahami daripada Quran dan difahami daripada hadis. Okey, boleh faham? Yang sabit daripada Al-Quran basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Sabit dengan hadis adalah niat. Sebab Rasulullah khabar kan, innamal a'malu binniyat. Selagi difahami daripada Quran dan difahami daripada hadis, iaitu tertib. Baik. Ini dipanggil 6 rukun wudu. Fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertamanya niat. Okey, jadi untuk ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kita rehat sekejap. Kita akan sambung balik dalam pukul 11.30. 11.30 kita akan sambung sampai pukul 1. Insya-Allah. Lihat sekejap. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.